Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar UFM di hari ni, hari Selasa ini kan? Ya. Dah terlupa hari dah kan? Okey, di hari Selasa 23 Mei 2023 bersama dengan Afiza dan juga tetamu yang saya undang khas jauh datangnya tapi dekat je sebenarnya kan. Okey, di mana mereka hari ni nak bercerita mengenai satu pameran lah kan sebenarnya. Pameran akan berlangsung tak lama lagi pada bulan 6 nanti kan. Ya, betul. Dia selagi tak sampai waktu tu, selagi tu berdebar-debar tu kan kiranya Prof kan. Ya, mengira hari kan. Okey, jadi untuk bersama dengan saya kita ada bolehlah kalau minta mereka berdua perkenalkan diri. Lady first dulu ke macam mana ni? Okay, ladies first. Lady first Ya, silakan Prof, kenalkan diri. Terima kasih Hafiza. Saya Nur Suryati Jamil dari National Autism Resource Centre yang bertempat di College Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Media. So sebagai pengerusi, kami telah ditubuhkan pada 2019 dan bergerak aktiflah atas sokongan industri dan juga UiTM untuk membantu menyebarkan maklumat dan juga informasi tentang autism di Malaysia. Dia sekiranya daripada tahun bila tu NRC ini ada di KPPIM ni, Prof? Okey, kami sebenarnya didatangi oleh The National... Ini kisah dia, sejarah dia. Ya, sejarah dia. The National Autism Society of Malaysia NASOM. Ni pioneer NGO autism di Malaysia lah. Mereka datang jumpa kami untuk kami set up resource center untuk gabungkan semua data-data tentang autism di Malaysia, dan pihak industri telah menaja penubuhan NARC ni. Dan pada masa tu College Faculty Science Computer lah pada masa tu. So dekan pada masa tu bersetuju untuk menubuhkan resource center ni di fakulti kami. Itu ceritanya. Tu macam itulah kami bermula. Tapi sebenarnya dia tak ramai yang terlibat ada di NRC ni kan. Dia berapa orang sebenarnya tu, Prof? Okey, kami sebenarnya tertubuh sebagai satu jawatankuasa di fakulti, sebenarnya untuk menjalankan kerja-kerja CSR lah, membantu komuniti dan mendekatkan komuniti dengan UiTM. Jadi pada masa tu, sekarang ni kami sudah bergerak selama 3 tahun, dan insya-Allah kebanyakan NGO, agensi kerajaan telah mengenali NRC sebagai satu badan yang juga aktif dalam membantu komuniti autism lah. Kami memang bergerak bersama industri dan juga NGO, terutamanya NASOM, dan juga kami bekerjasama rapat dengan KIZU Sendirian Berhad, dan sponsor kami yang terawal ialah DAO Malaysia. 3 tahun Ya. Selama 3 tahun dah berada di sini. Okey, jadi itulah kita nak cerita mengenai program yang akan berlangsung pada bulan depan, iaitu program The Art of Autism and Autism Awareness Program. Jadi bersama dengan Prof, kita juga ada Encik Muhammad Azri juga. Ini pensyarakanan di KPPIM kan. Ni kiranya orang kuat juga ni kan, Prof? Dia pengarah program yang kita akan adakan kan. Di mana boleh lari kan? Tak boleh lari. Jadi okey, berkenaan dengan program The Art of Autism ni, boleh tak kalau Cik Azri sendiri kot cerita ni? Boleh. Secara umum dia, apakah program ini sebenarnya? Program dia sebenarnya dia punya program ni, nama dia ialah Autism Arts Exhibition dan Awareness Program. Autism Awareness Program. So dalam kita punya event ni yang kita akan jalankan pada bulan 6. So kita dalam tu kita sebenarnya ada 5 sub program. So the main one is ni lah, maknanya dia punya art exhibition, dan satu lagi awareness program, maknanya kita bagi talk lah. So lagi 3 tu kita ada sediakan juga, kita panggil reruai jualan ataupun kita panggil booth jualan. Bahasa Melayu dia panggil reruai. So jualan, lepas tu kita ada juga saringan untuk autism. Maknanya kalau macam parent datang di Damen tu nanti,
So dia nak test untuk anak-anak menggunakan MChat kan Prof kan. So dan satu lagi dia akan ada persembahan daripada anak-anak autism. Ada persembahan juga kan? Ada persembahan. Kita Ni ada jemput. 3 hari tak cukup ni. Itulah sebab tu kita kalau kalau galeri yang betul, dia akan ambil masa dalam seminggu 2 minggu dia buat. Tapi kita punya program ni kita buat dalam masa 3 hari. Dan kita sebenarnya is a platform lah. Kita punya art exhibition is a platform. Platform untuk kita nak upkan artis-artis autism. Yang maknanya yang baru bermula nak mengenali exhibition kan. Kita jemput mereka. Sebab kita nak naikkan mereka. Jadi sebelum ni dia tak ada kan pameran seni sebenarnya kan? Ada? Untuk autism. Ini untuk yang dianjurkan NRC. Betul. Belum lagi. Ini pertama kali ni kan? Pertama kali, betul. Ini menyahut cabaran. Okey, jadi itulah akhirnya sebersedikit secara umumnya 9 Cun Ya, bertempat di mana tu Prof? Kami ditawarkan oleh Damen Mall Subang Jaya. Mereka berbesar hati memberikan ruang di Damen Mall untuk kami jalankan aktiviti ni secara percuma lah. So jadi ini again salah satu kolaborasi dengan industri untuk membantu komuniti autism. Saya cuma nak jelaskan yang program ni istimewa sedikit pada tahun ni. Biasanya program autism awareness dan art exhibition tidak pernah dijalankan secara sekali. Autism awareness ni memang biasa dijalankan terutamanya kan? Bulan April kan Autism Month. Jadi bulan April memang banyak autism awareness yang dijalankan oleh sama ada agensi kerajaan ataupun NGO. Dan pameran lukisan juga memang ada, banyak juga dijalankan. Tetapi tidak pernah digabungkan sekali. Jadi istimewanya program ni, kami selain daripada autism awareness, kami juga membantu komuniti autism, terutama ni kami bawakan artis yang baru. Ini mereka pertama kali akan buat exhibition. Jadi kami nak mendedahkan mereka macam mana penjualan art itu dijalankan, dan juga nak mendedahkan bakat mereka kepada masyarakat lah, dan juga kepada industri. Okey, jadi ini digabungkan pertama kali. Biasanya memang ada, tapi dia dua program yang berbeza lah kan? Ya, betul. Okey, jadi untuk inilah kita nak tahu juga kan sebenarnya Prof dengan Cik Azri kan, dia setiap program tu mesti ada matlamat dia, objektif dia. Jadi apakah matlamat utama untuk program ni sebenarnya? Okey. Setiap tahun memang kita buat autism awareness lah. Autism awareness, saya rasa tingkat kesedaran tentang autism ni telah meningkat di Malaysia. Betul. Yang ini memang rata-rata kita lihat dahulunya bila kita sebut autism 3 tahun yang lepas masa kami mula ni set up NARC ni, perkataan autism ni masih lagi asing di kalangan pelajar terutamanya. Tetapi sekarang ni pelajar bila kita sebut autism je, dia tahu apa autism itu. Tetapi penerimaan autism di kalangan masyarakat, maknanya kehidupan seharian, bagaimana mereka boleh membantu golongan autism untuk memudahkan, terutamanya dari segi mengharapkan mereka tu boleh berdikari, bagaimana mereka boleh berkomunikasi dengan golongan autism. Yang itu yang kita masih lagi bekerja kuat lah untuk penerimaan autism di kalangan masyarakat. Yang itu masih lagi agak rendah. Walaupun mereka menyedari, tetapi mereka mungkin tidak memahami cara-cara yang berinteraksi. Ya, berinteraksi dan macam mana nak menghadapi situasi individu autism ni. Dan macam mana nak membantu mereka lah supaya berdikari. Jadi memang awareness tu dah makin lama makin ada peningkatan. Ya. Tapi kalau tanya saya sendiri pun, kalau nak berinteraksi pun saya pun tak tahu sebenarnya. Jadi tu kena pergi 9 Jun tu nanti sebenarnya kan? Ya, betul. Okey, jadi itulah antara objektif dia untuk matlamat utama program ni. Jadi siapa yang boleh memanfaatkan program ni sebenarnya Prof?
Okey. Sebab pada tahun ni kita ada art exhibition. Jadi yang ini memang kita cari artis-artis baru yang tidak pernah diketengahkan. Biasanya pameran atau galeri autism ni, yang masuk galeri ni mereka yang sudah bernama, maknanya mereka separuh tu dia orang dah profesional, sudah ke luar negara. Jadi yang ini memang kita cari mereka yang baru belajar melukis, dan kita harap mereka selepas ni kita dapat ketengahkan bakat mereka lah di kalangan komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Sebab selain daripada art exhibition, macam Cik Azri cakap tadi, kami ada booth, ya, di mana kami selain daripada jualan, kami juga panggil NGO dan agensi kerajaan untuk mewar-warkan apakah perkhidmatan yang disediakan untuk autism ni di Malaysia. Sebenarnya ramai ibu bapa sendiri tak tahu tentang perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan, agensi kerajaan dan juga NGO. Itu salah satu jugalah matlamat kami. Jadi itulah supaya ibu bapa ni lagi aware lagi berkenaan dengan ini kan. Ini satu usaha yang sangat bermanfaat juga NRC ni sebenarnya kan. Jadi saya pun rasa macam bangga jugalah. Ya, betul. Dan satu lagi kami juga nak kita akan panggil beberapa pakar daripada UiTM sendiri. Sebenarnya UiTM ni ramai pakar tentang autism di UiTM sendiri, dari fakulti merata, fakulti medical, fakulti sains kesihatan, even fakulti college seni kreatif juga. So kami akan bawakan seorang daripada fakulti pergigian dan juga mass communication untuk berikan sedikit ceramah umum lah kepada masyarakat tentang autism. Jadi kita pun nak mengetengahkan bakat-bakat pakar-pakar kita yang berada di UiTM. Okey. Jadi lepas ni kita sambung lagi bersama dengan Cik Azri dan juga Prof Liza. Jom dengarkan lagu daripada Andy Bernardi, lagunya Don't Day, terus di FM Info Music Terkini. UFM Info Music Terkini. Betul. Bila dah semua berjumpa, lupa dah kita semua kan. Jadi sebab apa, teruja tengok hasil-hasil seni yang kanak-kanak ni buat. Kalau anda tengok apa yang saya tengok, rasa macam teruja juga. Kan? Itu kena pergi nanti di Damen 9 Jun sehingga 11 Jun nanti. Sebabnya baru je tengok gambar-gambar tu, kira macam wow, luar biasa kan Prof? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Semua hasil perasaan mereka. Luahan yang ni saja pun, memang saja je kan. Dia nak elak kita tanya soalan kat dia ni sebenarnya kan. Okey, jadi kita ada lagi seorang tetamu bersama dengan kita, iaitu ni orang kuat untuk berkenaan dengan exhibition ni kan. Boleh tak kalau kita minta Puan perkenalkan diri Puan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Irma Murni dari Kolej Pengajian Seni Kreatif di bawah Jabatan Art Trivium. Okey, jadi Puan pun terlibat untuk ni kan, Under Art of Autism ni kan? Ya, tim kami daripada Kolej Seni Kreatif bekerjasama dengan Kolej KPPIM. Sekarang ni di kolej. Agak complicated sikit menyebut. Panjang ya, betul. Jadi panjang. Dan industri luar juga Damen untuk tujuan program autism ni lah. Okey, jadi Puan Emma tadi kan seronok kami melihat hasil-hasil seni pelajar-pelajar ni kan, anak-anak istimewa ni kan. Jadi setakat ni dah berapa ada dapat tu sebenarnya pengumpulan dia? Setakat ni karya yang dah terkumpul lebih kurang dalam 48 karya. Target kami hari tu dalam masa Encik Azri blast kepada dan jemputlah pada parent dan juga kanak-kanak autism ni, masa tu dalam 33
penyertaan. Jadi satu penyertaan tu kita beri kepada 2 karya. So kalau ikutkan sebanyak 66 karya yang akan dipamerkan nanti di Damen Mall tu. InsyaAllah nanti ada lagi bertambah lagi tu kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kan kalau saya nak tanya jugalah mengenai pameran lukisan ni kan, Puan Emma kan, dia bagaimana pameran ni dapat membantu individu autism tu sendiri untuk lukisan ni lah, dari sudut pandangan orang berseni ni lain sikit kan pandangan dia kan. Macam mana tu Puan? Kalau tengok kan, kita di sini tujuan kita menyediakan platform sebab anak-anak autism ni dia istimewa. Kadang-kadang kita di luar jangkaan keistimewaan yang Allah bagi pada kanak-kanak autism ni. Salah satu padanya melukis. So jadi bila dia melukis tu, inilah kita nak ketengahkan supaya memberi memberi ruang kepada publik ataupun masyarakat umum untuk mendekati golongan autism. Sebabnya kita sebut autism tapi kadang-kadang kita tak nampak macam mana kategori autism tu. Autism dia ada pelbagai level dia. Yang hyper pun ada, yang kita masih under control dan kita masih boleh ajar dia orang kan. Tapi kadang-kadang tu ada juga yang certain waktu kita ajar, kemudian dia pun hilang fokus sekejap. Itulah. Tapi okay, macam ni, balik pada karya-karya tadi tu, kita bertujuannya untuk membuat jualan pada pameran autism tu nanti. So kalau ada golongan yang nak membantu, dan kita galakkan kepada art collector lah terutamanya, untuk datang membeli karya-karya jualan hasil pelajar autism ni, dan di situlah kita memberi ruang kepada pelajar ni untuk mendapatkan income, ataupun kita dengan secara tak langsung memberi galakan kepada dia supaya dia nampak hasil kerja dia ni dihargai, dan ramai orang yang suka untuk membeli. Selain pada itu juga, kita bagi pendedahan juga kepada parent. Ada parent yang mungkin maksud saya itu tak berapa yakin kan. Ada parent yang bila anak autism ni dia tak berapa yakin betul ke lukisan ni boleh dijual, boleh diketengahkan. So inilah platformnya. Sebab saya melihat kalau pameran autism ni ada ramai dah yang mencipta nama. Contoh-contohnya macam Art Jamila tu kan, itu adalah antara golongan autism atau pelukis autism yang sangat dikenali ramai di Malaysia. Itu salah satu contoh. Jadi kita pada pameran ni kita bagi ruang kepada yang tidak ada lagi peluang sebelum ni untuk berpameran. Betul. Ini lah untuk mengengahkan bakat mereka kan. Okey, jadi soalan seterusnya, Prof ke Cik Azri ke nak berkenaan dengan keunikan program inilah berbanding program Autism Awareness dan pameran lukisan yang lain daripada yang lain. Ini the X factor tu. Okey. Itulah X factornya. Pertamanya, saya rasa ini pertama kali pameran lukisan yang mengumpulkan lebih daripada 30 peserta autism. Dan mereka ni kebanyakannya berumur, saya boleh kata 80% berumur 12 tahun, 15 tahun ke bawah. Bermakna mereka baru nak bermula. Jadi memang tujuan kita memang macam Cik Puan Emma cakap tadi, memang kita sediakan platform lah untuk mereka berkarya dan juga menjual karya mereka. Kalau tak, mereka tak tahu di mana nak mereka berkarya, tetapi tak tahu nak mana nak pamerkan dan macam mana nak jualkan hasil karya masing-masing. Itu satu. Yang keduanya, waktu perasmian nanti, perasmian insyaAllah akan dirasmikan oleh Tuan Nur Azman Osman, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Jabatan Kebajikan Malaysia ke masyarakat. So kami juga akan menunjuk satu demonstrasi produk berkaitan autism dari pelajar UiTM Merbuk. Bermakna pada tahun lepas kami juga buat launching lah, soft launching untuk produk kami. Jadi pada tahun ni kami bawa produk pelajar UiTM sendiri. Mereka akan menunjukkan prototipe lah apa yang mereka hasilkan untuk membantu pembelajaran awal kanak-kanak autism. So tu satu lagi keunikan yang kami bawakan lah. So selain daripada tu ada juga persembahan, maknanya satu event yang mengumpulkan bukan sahaja aktiviti untuk masyarakat, aktiviti dari pakar, aktiviti untuk NGO, dan juga kami ada persembahan daripada kumpulan golongan autism. Persembahan apa tu Prof nanti? Persembahan nyanyian, persembahan apa lagi, tarian, dan ada band tak? Band ada band. Ada juga persembahan band. Jadi maknanya kita kita mengetengahkan bakat-bakat autism ni lah, dari segi bakat-bakat seni mereka. Adakah komiti sendiri terlibat dalam persembahan nanti Prof? Siapa? Prof ni ke? Tak adalah, kami ni je Prof. kami semua kejung je. Betul, faham. Jadi itulah padat lah Prof, 3 hari tu kan. 3 hari Dia banyak daripada pukul perkara. berapa tu start bermula tu? Bermula bila mall buka pada pukul 10. Akan berakhir dalam pukul 6. Jadi saya sangat-sangat menyarankan, menyerulah siapa-siapa pelajar UiTM, staff UiTM, masyarakat, ibu bapa, mereka yang ada anak-anak autism, sebab kita akan banyak benda yang kita akan pamerkan dan juga informasi yang kita akan sediakan pada 3 hari itu, bermula daripada pukul 10 pagi hingga 6 petang. Dan perasmian akan dijalankan pada hari Sabtu 10 Jun pada pukul 10 hingga pukul 1. So di sini juga kita akan buat demonstrasi yang produk tadilah yang saya sebutkan tadi. Okey, jadi tadi Prof ada menjelaskan berkenaan dengan aktiviti saringan awal autism tu kan? Ya. Jadi ini akan diadakan pada semasa program ni juga lah kan? Saringan ni sepanjang 3 hari. Sepanjang 3 hari. Bermula daripada pukul 10 hingga pukul 6. Saringan akan dijalankan oleh pakar daripada National Autism Society of Malaysia dan juga Kizu Sendirian Berhad. Dan juga kita bawakan sekali pakar daripada Fakulti Sains Kesihatan UiTM. Jadi melibatkan ramai orang lah. Banyak cabang sebenarnya. Ya, dan saringan ni percuma. Sebab kalau dilakukan di luar agak mahal jugalah untuk melakukan saringan ni. Jadi ini tu ibu bapa datanglah ke Damen pada 9 Jun nanti. Untuk ni kalau dah tahu ada saringan awal autism ni, bolehlah datang ke, sebab ni percuma je. Ya. Tiada bayar dikenakan. Bukan. Jadi duduk satu hari dekat Damen ni pun tak ada masalah. Kan? Betul. Okey, jadi selain daripada pameran lukisan dan juga maklumat mengenai autism, apa lagi aktiviti menarik yang disusun sepanjang untuk ni lah berlangsungnya The Art of Autism and Autism Awareness Program ni? Azri? Kita ada seperti yang tadi lah, kita ada macam Prof cerita, kita dah ada saringan kan. So and then kita ada exhibition tadi, saringan, and then kita ada talk, lepas tu kita ada persembahan, dan juga satu lagi kita ada booth jualan. Booth jualan ni kita buat untuk mereka yang ada produk, produk autism. Contoh macam yang sedia ada macam sedar autism, so mereka ada buat produk, produk, so boleh jual lah. Dan kita juga jemput juga macam Nasum untuk buka booth. Siapa yang ada produk, tapi produknya bukan produk yang basah lah, produk yang apa dipanggil tu dah siap. Yang masak-masak semua tak boleh sebab dia dalam mall. Takut dia trigger dia punya betul. So itulah. Okey, jadi apa ni nak tambah apa?
Untuk booth jualan yang Cik Azri maklumkan tadi tu, kita juga ada menjemput sekolah vocational dari Seksyen 17, sekolah cacat pendengaran Duke and Mute School dekat situ, untuk contribute, sebab sekolah tu salah satu daripada sekolah cacat pendengaran yang mana pelajar-pelajarnya terdiri daripada pengkhususan seni halus, seni tekstil, grafik, seramik. Jadi hasil-hasil tu kita juga jemput lah untuk guru-guru, dia datang join di booth untuk menjual hasil daripada pelajar-pelajar punya produk tu. Okey. Alright, jadi lepas ni kita tanya lagi soalan kepada mereka bertiga. Jom kita dengarkan lagu nyanyi daripada Asfan Shah, lagunya Aku Lagi. Terus UFM Info Music Terkini. UFM Info Music Terkini. Okey, macam mana Cik Azri, Prof? Apa yang persiapan macam mana dah sekarang ni? Dia belum lagi 100% kan? Belum. Dia selagi event tidak berlaku, selagi itulah kita masih bersiap-siapan. Setakat ni saya rasa persiapan di sebalik apakah aktiviti yang telah dijalankan dan siapa yang terlibat, semua kami sudah buat. Jadi yang terakhir sekarang ni kita masih menunggu, kita kalau boleh nak kita akan promosikan semua aktiviti tu pada minggu ni. Kita memang tunggu di saat-saat akhir supaya orang ingat penciptaan terakhir. Sebab kalau kita bagi awal pun nanti orang tak ingat. Jadi kita akan buat penciptaan terakhir dalam masa 10 hari ni lah. So 10 jadi 10 hari ke? Lebih kurang lah. Okey, jadi kita nak tanyalah ini kepada mereka bertiga ni kan, bagaimana program ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap individu autism ni. Ya, kita macam Prof tadi ada beritahu, memang awareness tu makin meningkat, tetapi dia ada tetapi dia lah kan Prof kan. Jadi macam tu Prof. Okey, kita sebenarnya booth yang selain daripada booth jualan, kita juga ada panggil agensi kerajaan untuk memberitahu ibu bapa, sebab kesedaran masyarakat tu tentang penerimaan tu, yang itu kita akan juga sediakan informasi seperti banting-banting. Kami memang setiap kali pameran kami akan sediakan bahan bacaan berbentuk banting. Jadi siapa-siapa yang lalu di situ akan dapat baca secara ringkas apakah autism, bagaimana mengenali autism di kalangan family sendiri, bagaimana berkomunikasi dengan autism, dan bagaimana menangani individu autism jika mereka tantrum. Jadi semua informasi ni kami akan sediakan di situlah supaya masyarakat boleh baca sambil mereka lalu di situ. Selain daripada tu, kita juga akan adakan ceramah pendek secara ringkas tentang seksualiti di kalangan individu autism. Sebab mereka ni normal dari segi nalurinya. Jadi bagaimana nak menangani seksualiti, isu-isu seksualiti di kalangan adult autism lah terutamanya. Satu lagi isu yang kami akan bawa adalah tentang kesihatan gigi. Yang ini jarang jarang diketengahkan, sebab dia dipandang remeh. Sebenarnya kesihatan gigi ni sangat penting, sebab individu autism ni mereka mempunyai masalah diet kadang-kadang. Jadi kesihatan gigi ni sangat penting, dan kesihatan tentang gigi ni boleh membawa kepada dia efek kesihatan secara menyeluruh. Jadi kami akan bawakanlah seorang pakar dari Fakulti Pergigian UiTM juga. Tentang booth tadi, agensi kerajaan yang kami bawa, mereka akan juga memberitahu informasi tentang macam mana pekerjaan pada masa akan datang, pada masa akan
akan datang untuk individu autism ni, di mana mereka boleh mengasah, mengambil training, mengambil latihan-latihan yang disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan, pihak teraju. Jadi informasi ni semua akan disediakan lah. Jadi saya harap sangatlah masyarakat datang beramai-ramai, bukan sahaja untuk mungkin bukan untuk keluarga, tetapi untuk mereka yang akan terutamanya pelajar yang akan bila mereka bekerja, mereka ni akan berhadapan dengan golongan-golongan yang sebegini, sama ada mereka sedar atau tidak. Betul. Jadi mereka perlu pengetahuan tentang ni. Jadi kita kena pergi ke hari untuk Autism Awareness Day ni, 9 Jun hingga 11 Jun. 11 Jun. Tiada bayaran dikenakan sebenarnya. Percuma. Semua Semua percuma. Rugi kalau tak pergi. Ya. Dan juga di situ nanti ada pameran, ada art exhibition. Dan kalau anda lihat apa yang kita dah lihat tadi kan, memang macam luar biasa perhasilan seni-seni mereka ni. Dan memang tidak terjangkau dengan akan fikiran kita sebenarnya mereka mampu melukis macam tu. Menggunakan warna yang bersesuaian. Kan kalau kita sendiri kan problem tak jadi dia lukis ni kan memang tidak tercapai lah. Tidak tercapai sebenarnya. Okey, jadi saya pasti juga ni bukanlah program yang terakhir untuk dianjurkan NRC sebenarnya kan. Ada perancangan di masa akan datang untuk mengekalkan kesedaran juga penerimaan masyarakat pada masa akan datang tu nanti. Macam mana? Ada planning untuk program lain juga sebenarnya kan? Ada. Jadi program sebegini kami akan adakan setiap tahun. Biasanya kami adakan bulan April, tapi sebab bulan April tahun ni adalah bulan puasa. Sebab tu kami jalankan pada bulan Jun. Jadi program seperti ni akan berjalanlah setiap tahun. Dan juga kami akan adakan aktiviti-aktiviti lain, seperti kita insya-Allah kita akan jalankan juga fun run autism di bulan Oktober nanti. Menarik. Ya. Dan untuk mengekalkan kesinambungan art exhibition yang kami adakan, insya-Allah kami juga akan adakan kelas latihan untuk lukisan lah, untuk anak-anak autism, khusus untuk anak autism, supaya mereka boleh mengasah bakat yang ada. Dan juga kami akan sentiasa menyediakan platform untuk mereka jual hasil-hasil karya mereka ni. Itu perancangan yang akan datanglah pada masa terdekat ni. Dan tahun depan kita tahu lokasi kat mana pula ya. Kan? Sedia kita biasanya akan ada surprise activity, sebab kami ni mengharapkan tajaan-tajaan daripada industri dan juga badan-badan lain lah. Jadi biasanya memang sentiasa dari segi informasi, untuk penyelidikan memang kami dapat banyak request daripada penyelidikan pelajar daripada undergraduate, postgraduate juga, dan juga penyelidik dari merata-rata lah, untuk mereka biasa nak dapatkan maklumat tentang keadaan autism di Malaysia. Dan kami juga akan bawa seorang pakar daripada USA, insya-Allah bulan September. Yang ini dia pakar occupational therapy, dan kami akan bawa pakar ni kepada fakulti-fakulti di UiTM sendiri, NGO berkenaan autism, untuk mereka ni lebih kepada assistive technology, teknologi bantuan untuk menggunakan macam mana cara-cara menggunakan device yang simple yang kita ada harian seperti smartphone, untuk membantu individu autism manage kehidupan seharian mereka. Yang ini kita akan bawa pakar ni selama 2 minggu. Selama 2 minggu? Ya. Sebanyak aktiviti nanti yang
kami akan beritahu kemudian lah. Kena datang lagi tu. Ya, insyaAllah kami datang lagi. Orang lain pula budak Papua mesti akan cari macam tu kan. Orang lain pula datang ni kan. Jadi untuk tahun ni dah ada perancangan tu. Bulan 9 dah ada, Oktober dah ada kan. Banyak tu perancangan dia kan. Memang tak menang tangan. Menang tangan. Sebab mereka ni pun mengajar juga. Mengajar juga. Isyarat sepenuh masa. Isyarat sepenuh masa. Itu tugas hakiki. Betul. Okey, jadi untuk yang ni terlibat semua ni, berapa orang semua tim jawatan kuasa ni Prof NRC ni? NRC sendiri ada 11 orang. Tetapi event-event yang besar macam ni memang kita perlu bantuan daripada fakulti-fakulti atau college lain. Sebab tu kita bawa college Creative Arts, sains kesihatan, industri juga. Kalau tak memang tak boleh lah, tak mampulah kami untuk jalankan aktiviti. 11 orang tu tak boleh tu. Ya, betul. Okay. Alright, jadi kita pun dah sampai hujung-hujung ni. Jadi mungkin juga inilah pesanan untuk mereka-mereka nanti yang rasa kena tuliskan kalender ni 9 Jun tu. Kan? Jadi pesanan ni Prof dulu ke? Cik Azri dulu ke? Puan Imam macam ni? Ketua projek ni kan, pengarah kita ni, pengarah dia, pengarah projek. Saya bagi pihak apa nama ni Arts Exhibition dan Awareness Program ni, saya mengalu-ngalukan lah semua komuniti di luar tu dan masyarakat kita untuk hadir dan tengok sendiri hasil lukisan anak-anak autism. Dan you all akan ni lah, maknanya you sendiri akan terkejut tengok kan, betul-betul cantik je. Betul. Dan juga kalau nak apa nama ni informasi berkenaan dengan autism pun kita ada buat sharing juga. Kita ada buat sharing daripada pakar, daripada UiTM tadi seperti Prof itu, dan seorang lagi tu kita jemput parents untuk buat sharing macam mana nak berkongsi pengalaman dia lah. So yang lain tu seperti saringan. So parent yang nak mengetahui kerana anak-anak mereka boleh datang juga. Ini saringan awal sebenarnya. Saringan awal, betul. Itu pun dah memadai lah untuk parents. Sebab biasa kan kita tahu lah ayat orang cakap bertangguh ni dah peluang yang ada. Percuma pula tu ambil kesempatan yang ada. Pergilah pada 9 Jun nanti hingga 11 Jun di Damen Mall. Kat mana lokasi dia? Senang gue saja boleh lah jumpa kan. Jadi Prof ada ni pesanan dia. Itulah pesanan saya. Memang haraplah semua masyarakat menyokong program ni. Tak kira lah sama ada anda ada anak-anak autism, rakan-rakan autism ataupun pihak-pihak NGO. Kita sama-sama lah bergabung sekali, bergerak bersama untuk membantu meningkatkan kualiti hidup golongan-golongan autism dan juga membantu ibu bapa ni. Sebenarnya mereka sangat-sangat memerlukan bantuan. Betul. Jadi Puan Emma ada ni saya nak menyeru sekiranya kepada pihak-pihak mungkin yang ada space atau ada bangunan yang terlebih, manalah tahu kan, murah hati nak bagi ruang maksudnya tidak menyewakan tapi memberi hadiah kepada kami. Mungkin kita akan datang ni, kita boleh wujudkan satu galeri autism. Betul. Kita tak tahu kan. So jadi saya harap sangat kami punya aktiviti dan juga event ni mendapat sokongan dan mendapat bantuan daripada agensi luar, selain daripada memberi kesedaran. Dan saya juga memang harap kalau dapat hadirkanlah dan bagilah ruang untuk ibu bapa especiallynya bawa untuk buat saringan yang percuma tu, kerana kadang-kadang kita mungkin merasakan anak kita perfect ataupun bebas dari autism, tapi tanpa kita sedar mungkin dia juga dah ada sikit tanda-tanda autism di awalnya. So jadi tak rugi kita bawa untuk buat saring tu. Jadi rugi kalau tak pergi pada 9 Jun tu nanti, sebabnya macam-macam ada nanti kan aktiviti tu. Jadi taklah dalam kalender anda 9 Jun sehingga 11 Jun. Dia bertempat di Damen Mall 10 pagi sampailah 6 petang, insyaAllah. Jadi saya pun nak ucapkan
good luck lah kepada tim Prof, Cik Azri dan juga Fahimah dan yang rakan-rakan yang lain tu. Semoga berjalan dengan lancar insyaAllah. Dan nanti ada untuk next event datang lagi. Okay? Okay. Dan Fiza akan tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Lepas ni saya akan kembali lagi. Jangan ke mana-mana terus. Ini di FM Info Music Terkini.